Assalamualaikum semua para pelajar. Hari ini cikgu akan mengajar tentang topik bab 2 iaitu pasaran dan cikgu akan mulakan dengan hukum permintaan. Jadi di sini cikgu nak kamu sediakan kertas dan juga pen ataupun buku nota kamu untuk menyalin semua maklumat yang cikgu berikan pada hari ini. Seperti kamu sedia maklum, terdapat dua topik utama di dalam bab pasaran ini iaitu keseimbangan pasaran dan juga keanjalan harga. Okey, cikgu akan mulakan dengan hukum permintaan. Di bawah topik hukum permintaan ini terdapat 3 jenis subtopik iaitu konsep pasaran, maksud permintaan dan juga hukum permintaan. Mari kita lihat kepada subtopik yang pertama iaitu konsep pasaran. Pasaran bermaksud keadaan yang membolehkan pembeli dan juga penjual bertemu secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan urus niaga. Maksudnya di sini terdapat 3 kata kunci utama iaitu mesti ada penjual dan pembeli. Dan yang kedua mesti bertemu secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya bersemuka ataupun tidak bersemuka. Boleh terjadi urus niaga di sini. Dan yang ketiga adalah mesti terdapat urus niaga. Apa yang dimaksudkan dengan urus niaga? Terdapat urusan jual dan juga beli. Subtopik yang kedua dalam topik ini adalah maksud permintaan. Apakah yang dimaksudkan dengan permintaan? Permintaan bermaksud keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dan dalam jangka masa tertentu. Okey, mesti ada 4 kata kunci di sini iaitu keinginan dan kemampuan. Yang kedua, membeli. Yang ketiga, harga, tingkat harga tertentu. Dan yang keempat, jangka masa tertentu. Maksudnya di sini, permintaan ini berlaku apabila ada keinginan dan juga kemampuan dari segi wang ringgit untuk membeli barang pada harga yang dirasakan mampu dan berlaku pembelian itu pada jangka masa yang kita tertentu. Maksudnya pada musim yang tertentu. Subtopik terakhir untuk topik ini adalah hukum permintaan. Terdapat 3 perkara yang akan kita lihat untuk hukum permintaan iaitu dari segi apakah hukum-hukum yang terdapat dalam permintaan. Yang kedua, kita akan lihat bagaimana kelok dalam permintaan. Dan yang ketiga, kita akan lihat kepada ciri-ciri permintaan. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat dari segi hukum dalam permintaan. Dalam hukum permintaan, permintaan dikatakan berkadar songsang. Apa yang dimaksudkan dengan songsang iaitu negatif. Maksudnya, jika satu meningkat, satu lagi akan menurun. Kita akan bezakan dari segi 2 perkara dalam permintaan iaitu dari segi harga dan juga kuantiti. Dalam hukum permintaan, kita menggunakan satu hipotesis iaitu apabila tingkat harga bagi sesuatu barang meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan menurun. Dan sebaliknya berlaku apabila harga menurun, permintaan barangan terhadap suatu barangan akan meningkat. Begitulah lumrah para pelajar. Apabila suatu barang itu menurun harganya, kita sebagai pembeli akan membeli dengan lebih banyak dan sebaliknya berlaku. Baiklah para pelajar, mari kita lihat pula kepada elemen yang kedua dalam hukum permintaan iaitu kelok. Kelok bermaksud terdapat 2 paksi iaitu paksi harga dan juga paksi kuantiti. Pada paksi harga kita akan letakkan di paksi Y, manakala kuantiti kita akan letakkan di paksi X. Maksudnya kelok di sini kita akan melihat dalam hukum permintaan kelok ini akan berkadar mencerun dari kiri ke kanan dan juga mencerun ke bawah. Itu bermaksud berkadar songsang. Dan kita akan plot berdasarkan jadual ataupun kuantiti yang kita peroleh dengan tingkat harga yang ditentukan ataupun ditetapkan. Mari kita lihat kepada elemen yang terakhir dalam hukum permintaan iaitu ciri-ciri. Terdapat 4 ciri. Yang pertama adalah keinginan atau kemampuan. Yang kedua kuantiti. Yang ketiga harga. Dan yang keempat adalah jangka masa. Ciri-ciri ini melambangkan bagaimana permintaan itu diandaikan. Yang pertama, permintaan akan berlaku jika adanya keinginan ataupun kemampuan pengguna. Jika mereka ada wang, barang itu akan diminta dengan banyak oleh seseorang pengguna. Yang kedua dari segi kuantiti. Kuantiti bermaksud semakin rendah harga, semakin banyak kuantiti yang diminta dan sebaliknya. Dan yang ketiga adalah harga. Harga adalah memberi titik tolak kepada kuantiti yang diminta. Jika tinggi harga, kuantiti yang diminta akan lebih rendah dan sebaliknya. Dan yang keempat adalah jangka masa. Permintaan suatu barang bergantung pada jangka masa. Jika musim hujan, permintaan terhadap payung mungkin lebih tinggi dan pelbagai perkara akan berlaku berdasarkan kepada jangka masa. Apa refleksi yang kita dapat hari ini kelas? Kesimpulannya kelas, kita belajar pada 3 subtopik dalam hukum permintaan. Dalam topik hukum permintaan iaitu yang pertama kita melihat kepada maksud pasaran,
yang kedua maksud permintaan dan juga hukum permintaan. Dalam maksud pasaran, kamu mesti ingat pada 3 kata kunci, iaitu pembeli dan penjual, langsung dan tidak langsung, dan yang ketiga adalah urus niaga. Maksud permintaan pula juga terdapat 4, iaitu keinginan dan kemampuan, membeli, harga dan juga jangka masa. Mesti ada 4 perkara itu. Dan hukum permintaan pula kita lihat yang pertama, hukum permintaan ini adalah berkadar songsang, cerun ke bawah ataupun daripada kiri ke kanan, dan yang ketiga mesti ada 4 ciri utama yang saya sebutkan tadi. Sekian.